kalau betul mana-mana pelajar yang rasa tidak berpuas hati dan sebagainya itu boleh hadirlah. Saya kira kalau mana yang tak hadir itu dia berpuas hati lah. Nah, yang tidak berpuas hati itu hanya selama ini saja. Mungkin yang PNKS ini mewakili persatuan dan lain-lainnya ialah pelajar-pelajar yang mungkin ada terkesan dengan pinjaman PTTN. Sebab takut-takut saya beri penerangan apa-apa ni nanya pula tak payah. Itulah dia. Dan dari segi masa tu lah. Dari segi masa tu, kalau kita pukul 10, pukul 10. Kalau berkata nak janji pukul 11, pukul 11. Saya rasa boleh kira sama ni lah. Boleh? Boleh ke? Sebab takut timbul pula pun mau masuk ke ramah-ramah apa semua. Nah, dia setengah pelajar ni dia bila mana berlaku masalah, dia hanya mendengar ura-ura daripada sahabat-sahabat dia lain. Sedangkan di pihak kita sendiri kita tak tanya. Dan dia kata kita tak selesaikan masalah dan sebagainya, tu yang timbul. Nah, okey, jadi insya-Allah saya akan jelaskan satu persatu supaya semua faham. Yang pertamanya, saya nak beritahu awal-awal lagi dan memang saya akan beritahu kepada pelajar-pelajar baru. KIAS ni sebuah IPTS. Pembayaran PTN dia tak sama dengan IPTA. Kena faham situ dulu tak. Sebab tu kita ada jadual. Jadual pembayaran kita sendiri. Sebab tu semua pelajar bila mana dia kata akak dia, akak kita masuk dah UKM tu apa KIAS tak masuk lagi sebab kita ada jadual. Jadual pembayaran Jadual ni kalau tengok sini jadual pengesahan PTN dia akan beri 1 hari bulan Jun. PTN akan hantar data pada kita. Contohlah untuk sesi Jun. Nah, PTN akan hantar pada kita pengesahan tu 1 Jun ataupun data tu pada 1 Jun. Dan kita kena selesaikan data tu. Data ni termasuklah kita kena tunggu slip peperiksaan pelajar. Sebab PTN ni dia menggunakan slip peperiksaan pelajar sebagai satu tunjang dia untuk sama ada pelajar dia layak ataupun tak layak. Jadi selagi mana peperiksaan tak menyiapkan ataupun tak selesaikan result pelajar, selagi itu kita tak boleh hantar data. Yang kedua, yang pertama. Yang keduanya, bila kita perlu hantar balik pada PTN, kita perlu hantar balik kepada PTN yang ada jadual. Kalau tak percaya ke sebagainya, di logo PTN sendiri atas. Bila? 1 hari bulan Ogos. Dah, Jun, Julai, Ogos, 2 bulan. Sebab apa 2 bulan? Sebab itulah jadual dia. Sebab untuk peringkat yang awal-awal tu dia selesaikan dulu di IPTA. Satu hari tu memanglah bila mana pelajar tanya, Ustaz bila masuk PTN 1 Ogos tu tak masuk. Iyalah, sebab masa tu baru kita hantar data pada PTN. Sebab apa kena hantar? Sebab tu jadual dia. Situ. Bila mana kita hantar data pada PTN, data tu berdasarkan result sama ada AU ataupun AB ataupun P1 dan sebagainya. Itu data-data yang kita kena kemas kini. Berdasarkan semua result pelajar, dan kita kena hantar result kepada PTN sebagai pengesahan bahawa seni pelajar layak untuk terima PTN. Dan biasanya dalam masa seminggu selepas pada itu PTN akan hantar ataupun 4-5 hari selepas pada itu, biasanya seminggu lah ataupun seminggu lebih. Baru-baru ni kita raya dan sebagainya dihantar sebelum raya, saya tak ingat lah. Nah, lepas tu dia bayar berapa gitulah. Dia tengok keadaan jugalah. Seminggu selepas pada itu PTN akan hantar data yang kedua. Data yang kedua ni apa dia? Data yang kedua ni data yuran. Kita tolak yuran berapa pelajar ni dan sebagainya. Situlah termasuk masalahnya yuran asrama. Yuran asrama ni kita kena link pula dengan HEP. Kalau HEP tak kemas kini senarai asrama tu, begitulah yang berlaku tu, pelajar terpaksa kelim balik dan sebagainya. Sebab apa? Kalau pelajar tanya. Sebab kita tak ada lagi satu sistem yang kita boleh bina
untuk bila mana pelajar daftar di awal SEM, kalau macam contoh di Queen lah, saya ambil contoh. Nah, di Queen dia ada satu sistem dia sendiri, pelajar semua daftar melalui online. Daripada online itulah tadi semua dia sub-sub kepada bahagian-bahagian tertentu. Contoh pelajar ni daftar ke apa semua, SEM ni saya tak duduk asrama, jadi dia key in dalam tu je. Jadi HCP tahu selalu dah pelajar ni tak duduk asrama. Oleh kerana kita ni sekarang ni memakai sistem manual lagi, kadang-kadang tu ada pelajar yang tertinggal dan terpaksa pelajar claim balik. Mana-mana pelajar yang sebelum-sebelum tu dia memang tak duduk asrama dah, jadi kita boleh detect situ dan kita tolak teruslah yuran asrama tu. Maksudnya yuran asrama tu ditolak dan hanya kita kutip pada yuran pengajian sahaja dan yuran-yuran lain lah, yuran berapa semua banyak sekarang ni, saya pun tak tahu berapa yuran tu. Dan bila mana kita dapat data daripada PTN tu untuk pengesahan yuran tu, Encik Al-Amin terpaksa masukkan data tu dalam masa 2 hari. Dan saya pun alami sampai pukul 10 malam saya terpaksa masukkan data. Sebab apa? Dalam masa 2 hari itu kena hantar kepada bank. Sebab apa? Sebab dia nak dalam masa 2 hari itu selesai semua sekali dan kita hantar data tu ke bank. Dan bila mana bank muamalat ni terima data tu, barulah dia ni masuk berapa pada pajak, ni masuk berapa pada kias. Sebab itulah saya nafikan sekeras-kerasnya ada pelajar yang mengatakan kias menggunakan dulu duit pelajar. Minta maaf kias tak menggunakan duit pelajar. Sebab duit tu dipegang oleh bank muamalat. Sebab tu ada lagi pelajar selepas pada ni, saya daripada dulu saya beritahu, oh kias ni guna duit pelajar. TTN tahu. Kalau tak percaya boleh tanya TTN. TTN dia akan dapatkan, dia hantar duit tu sebagaimana contoh untuk kias, sebanyak ni kias. Dia terus masuk ke dalam bank muamalat dan bank muamalat yang akan transfer berapa masuk ke kias, berapa masuk ke pelajar. Dia tak ada beri stokor kias tu, kias pula kena transfer kepada pelajar, tahu. Bank muamalat yang buat kerja dia. Kalau awak kata bank muamalat menggunakan duit pelajar, seruhlah. Tapi kias tak menggunakan duit pelajar. Kena faham situ. Kalau semua ada peminjam PTN sini, saya nak beritahu tu lah. Yang ni balik-balik timbul isu kias menggunakan duit pelajar PTN, kias menggunakan duit pelajar PTN. Balik-balik yang tu lah. Siapa dia beritahu? Kak Lama kata gitu. Saya kadang tu nak jawab isu ni payah benar. Tak, saya pun tak faham kenapa pelajar ni biasa menggunakan isu. Dia berlainan dengan yakin. Yakin memang betul dia akan beri stokor pada kita. Barulah kita masuk berapa ke kias dan berapa kita akan beri pada pelajar. Yakin lain. Yakin memang betul. Yakin dia akan beri cek stokor pada kita, berapa pelajar ni. Yang kita pula yakin ni berapa pada pelajar, yang ni berapa pada kita semua. Kalau PTN tidak sama sekali lah. Sebab pada 2 hari itulah barulah masuk kepada pelajar. Saya anggarkan lebih kurang dalam pertengahan bulan Ogos. Itu jadual dia. Kalau untuk sesi Disember, kalau untuk sesi November, dia akan hantar pengesahan tu 1 Disember. Kamu November tu masuk dah kan? November, Disember tu baru dia hantar data 2 bulan pula, iaitu bila? Februari. Februari tu lebih kurang tengah-tengah bulan Februari tu insya-Allah masuk. Sebab itulah saya tak berani nak beri jaminan sepenuhnya. Contoh bila mana pelajar tanya, ustaz bila masuk? Sebab kita tak tahu, sebab kita tak boleh nak beri jaminan. Sebab apa? Sebab kita berdasarkan apa yang PTN hantar apa semua, yang itulah kita buat. Okey. Itu dari segi jadual dan juga pembayaran tadi dan juga siapa dia yang pegang duit. Yang seterusnya saya nak beritahu, itulah bukan berlaku kelewatan sebenarnya, tapi kita telah mengikut jadual.